Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis yang dihormati barisan ahli panel kita, iaitu YB Nurin Nabila, Dr. Aisyah Nabila, Miss Iman Syuhada, Ustazah Noraina Fatihah, serta Miss Nadia Nabila. Hadirin hadirat mahasiswa yang dirahmati Allah, saya Nur Kaisara Oni selaku moderator anda pada malam ini. Untuk tarbiyah serentak kita pada kali ini, kita akan membicarakan isu-isu semasa bersama ahli panel kita yang bertajuk Gerakan Islam Liberalism dan cabarannya terhadap pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa. Pertama sekali, kita akan membincangkan dulu tentang falsafah pendidikan Islam. Konsep pendidikan Islam adalah satu proses mendidik, membentuk dan melatih seseorang itu dari segi jasmani, rohani, akhlak dan sosial dalam melahirkan umat yang berilmu, berakhlak mulia, beriman dan berkemahiran bagi memenuhi aspek kognitif dan efektif berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk melahirkan individu yang bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini dari segi rohani, jasmani dan sosial bagi memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Matlamat pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa di Malaysia adalah untuk melahirkan bangsa Malaysia yang bersatu padu, beriman, berakhlak mulia, berilmu dan sejahtera bagi menyediakan modal insan untuk keperluan negara dan memberi peluang pendidikan yang sama rata kepada semua warga negara Malaysia. Namun pun begitu, isu Islam liberal menjadi satu isu hangat yang diperkatakan sekarang ini. Ianya kerana menyentuh bukan sahaja sensitiviti umat Islam, bahkan juga ia mendatangkan bahaya kepada akidah umat Islam. Sebelum kita mendalami lebih lanjut lagi tentang Islam liberal, apakah itu Islam liberal? Islam liberal adalah satu golongan umat Islam yang berfikiran secara terbuka kerana terlalu mengikut budaya dan gaya pemikiran barat. Ia menjadi satu fahaman yang sesat oleh kerana sifatnya yang tidak yakin dan merasa rendah diri. Sejarah liberalism bermula dengan gerakan reformasi di Eropah lagi bagi menentang pemerintahan gereja untuk menghapuskan kuasa golongan ahli agama yang mengenakan cukai terhadap gereja. Kuasa pemerintahan kegerejaan pada ketika itu begitu besar sehinggakan kehidupan masyarakat Eropah ditentukan oleh pihak gereja. Orang ramai ketika itu mempersoalkan amalan gereja Katolik yang bertentangan dengan ajaran kitab Bible yang langsung tidak mencerminkan keagamaan. Sehubungan dengan itu, kesan daripada penjajahan kuasa barat di Asia Tenggara, liberalism di negara barat ini telah pun meluas sehingga mempengaruhi psikologi umat Islam. Ianya berpunca apabila sesetengah umat Islam merasakan tidak yakin dan berasa rendah diri daripada hasil kemunduran akibat penjajahan di negara kita. Malah, mereka melihat negara barat yang telah menjajah negara kita ini lebih maju berbanding negara Islam. Oleh itu, golongan ini berpendapat bahawa Islam adalah penghalang kepada kemajuan sesebuah negara dan beranggapan perlunya membebaskan ajaran dan syariat Islam yang sekian lamanya menjadi pegangan umat Islam. Bagi mereka, agama perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Jika hukum hakam agama, tafsiran ijma' ulama' serta tafsiran Rasulullah yang dianggap tidak bersesuaian dengan era semasa, mereka akan cuba mengubah atau menggugurkan hukum tersebut. Dalam meniti arus pemodenan ini, kebanyakan golongan Islam liberal ini adalah terdiri daripada lulusan agama, pengamal undang-undang dan cendekiawan yang cuba mengubah syariat Islam. Hasil daripada fahaman yang berasaskan logik akal semata. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pemikiran Islam liberal sangat bahaya kerana ia akan menyebabkan terpesongnya akidah umat Islam pada hari ini.
Jadi, mari kita memperdengarkan lebih lanjut lagi tentang isu liberalism daripada panel kita yang pertama, iaitu Dr. Aisyah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Aisyah Nabila. Saya akan menerangkan cabaran penerapan falsafah pendidikan Islam di kalangan mahasiswa dari segi individu. Jadi, individu ini sendiri boleh dikaitkan dengan diri mahasiswa itu sendiri. Antara faktor sukarnya untuk menerapkan falsafah Islam di kalangan mahasiswa adalah internet dan media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Terdapat segelintir individu atau mahasiswa yang mudah terpengaruh pada cara hidup dan budaya barat, juga peradabannya yang banyak menguasai pelbagai bidang dan cabang ilmu dewasa ini. Seterusnya, masalah akidah yang menimpa mahasiswa Islam seharusnya dipandang serius. Masalah individu tersebut berpunca dari kurangnya ilmu pengetahuan dan juga salah faham terhadap Islam itu sendiri. Sekiranya fahaman Islam liberal dibiarkan menular di kalangan mahasiswa, maka akan lebih ramai individu yang berani mengubah suai agama mengikut cita rasa dan kehendak masing-masing. Antara langkah-langkah yang perlu diambil oleh seorang individu atau mahasiswa untuk mengelakkan ajaran Islam liberal ialah pengetahuan tinggi terhadap Islam liberal amat penting bagi mengelakkan akidah mahasiswa mudah luntur. Usaha untuk meningkatkan kefahaman mahasiswa tentang Islam liberal perlu dititik beratkan untuk memastikan mahasiswa menyedari dan dapat menghidu bahaya yang dibawa oleh golongan yang memperjuangkan Islam liberal kerana sukar untuk mahasiswa mengenal pasti wajah individu Islam liberal itu sendiri. Seterusnya, mahasiswa perlu menggalakkan diri sendiri untuk menghadiri program-program seperti ceramah dan juga seminar yang dianjurkan oleh universiti ataupun ceramah di masjid dan sebagainya. Dengan menghadiri program-program tersebut, mahasiswa dapat menerokai perkara-perkara yang berhubung dengan Islam liberal. Para mahasiswa perlu mengelakkan diri dari Islam liberal ini kerana supaya dapat menerapkan diri dengan falsafah Islam. Antara kesan liberal Islam liberal terhadap individu mahasiswa Islam adalah hancurnya akidah mahasiswa Islam. Ajaran Islam liberal yang menular di kalangan mahasiswa kini adalah Islam liberal menyokong gerakan emansipasi ataupun pembebasan wanita dan feminisme. Fahaman ini bertujuan mewujudkan persamaan di antara lelaki dan perempuan, iaitu gender equality. Fahaman ini tersebar tanpa kita sedari. Kalau kita lihat di laman media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook, fahaman ini tersebar luas di kalangan mahasiswa. Fahaman ini selalunya menuntut persamaan hukum hakam syariah di antara lelaki dan juga wanita. Mereka ini menganggap bahawa dalam Islam wanita dan lelaki dicipta dari kejadian yang satu. Disebabkan itu, setiap apa yang menjadi hak lelaki harus juga menjadi hak perempuan. Bagi mereka, sebarang hak dan perbezaan antara lelaki dan wanita dianggap menindas kaum wanita. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Mari kita lihat pula cabaran dari segi ibu bapa. Sekian, terima kasih. Silakan Miss Syuhada. Terima kasih kepada Cik Aisyah di atas penerangan sebentar tadi. Baiklah, Assalamualaikum. Saya Nuriman Syuhada akan menerangkan cabaran dan kesan liberalism terhadap penerapan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Muslim kepada ibu bapa. Saya yakin sebagai ibu bapa, kita pasti mahukan yang terbaik buat anak mahasiswa kita. Bukan sahaja daripada segi akademik, tetapi juga daripada segi agama. Namun begitu, pelbagai cabaran yang harus dihadapi oleh ibu bapa, terutama dalam peningkatan teknologi yang semakin pesat kini.
Antara cabaran yang perlu dihadapi oleh ibu bapa pertama sekali ialah pengaruh persekitaran dan kemajuan teknologi terhadap pembentukan sosial diri. Media cetak misalnya yang mudah untuk diakses oleh mereka dan kebanyakan media tidak ditapis sepenuhnya menyebabkan kesukaran untuk ibu bapa mengawalnya. Media cetak ini sebenarnya banyak memberikan kesan negatif kepada pemikiran anak mahasiswa zaman kini, sekiranya mereka tidak menggunakannya dengan betul. Seterusnya, cabaran dalam peningkatan pengaruh barat dan perubahan sosioekonomi. Budaya barat yang lazim dengan pergaulan bebas di antara bukan murim sudah jelas bercanggah dengan agama Islam itu sendiri. Seperti juga sikap keterbukaan dalam kalangan mahasiswa yang menganggap budaya seperti ini sesuatu yang perlu menjadi trend dan ikutan kepada mereka. Selain daripada itu, cabaran yang perlu dihadapi ialah keasingan dalam hidup kekeluargaan, di mana apabila ibu bapa itu sendiri semakin sibuk bekerja mengakibatkan anak-anak mahasiswa kekurangan masa yang berkualiti bersama. Ini harus dipandang serius kerana dengan adanya persefahaman di antara ibu bapa dan anak-anak itu sendiri sangat penting. Apabila masih ada juga banyak masa dihabiskan untuk gadget dan perkara yang tidak sepatutnya. Akhir sekali, cabaran ini juga merupakan ingatan kepada saya seorang ibu bapa apabila pendedahan agama yang rendah yang boleh mengakibatkan anak-anak itu lalai dan tidak mengamalkan budaya yang dianjurkan oleh Islam itu sendiri. Baiklah, untuk seterusnya, saya ingin jelaskan pula kesan liberalisme terhadap penerapan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Muslim kepada ibu bapa. Pertama sekali, kesan daripada ancaman ini ialah apabila mahasiswa ini terlibat di dalam masalah sosial dan disiplin, di mana ia dijadikan sesuatu kebiasaan kepada mereka untuk melakukannya. Seterusnya, kesan daripada ini, mereka akan menjadi ikutan adik-adik dan contoh yang tidak baik kepada rakan sebaya. Mereka ini sebenarnya sanggup untuk mengikut trend sehingga lupa apa yang baik dan tidak. Sikap ini harus dielakkan kerana dengan ada lawan sesawang seperti Twitter menjadikan mereka mudah untuk terikut-ikut. Akhir sekali, kesan yang harus kita khawatiri sebagai ibu bapa adalah apabila terlahirlah golongan mahasiswa yang kurang peka tentang kepentingan beragama. Misalnya, pada masa kini, kebanyakan mereka menyokong golongan NGO liberalism seperti SISS di Malaysia. Dengan ini jelaslah bahawa kesan-kesan ini sudah mula kelihatan dan harus diterasa keras-kerasnya. Untuk pembincangan yang terusnya, saya ingin menjemput rakan tugas saya, Cik Nuraina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Asha dan juga Miss Syuhada yang telah membentangkan sebentar tadi. Sekarang adalah waktu saya untuk membentangkan tentang isu liberalisme ini. Tetapi saya akan kupas dalam konteks masyarakat. Seperti yang kita sedia maklum, masyarakat juga memainkan peranan yang penting dalam memperkasakan falsafah pendidikan Islam di kalangan mahasiswa ini. Ini kerana dapat mengurangkan isu liberalisme ini daripada terus merebak. Dan juga pendidikan Islam merupakan tunjang utama dalam melahirkan mahasiswa yang mengikut syiar Islam. Di sebalik isu yang timbul, pasti ada faktornya. Faktornya adalah kurangnya pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, dan tahap pengetahuan mereka adalah tahap yang rendah dan kurang meluas, dan akan memudahkan isu-isu ini untuk mengikut dan mereka untuk mempercayai isu-isu seperti ini. Di sebalik itu, pastilah ada peranan masyarakat yang menolak dengan sekeras-kerasnya tentang isu ini. Cabaran masyarakat dalam menerapkan falsafah pendidikan Islam di kalangan mahasiswa ini adalah kekangan masa yang mereka hadapi untuk bersosial dengan mahasiswa ini. Kerana seperti kita sedia maklum, mahasiswa adalah sangat sibuk dengan hal-hal akademik mereka dan juga hal-hal universiti mereka. Ini akan menyukarkan masyarakat untuk bersosial dengan mereka dan sekaligus menyukarkan untuk penyampaian ilmu itu.
Cabaran yang kedua adalah isu liberalisme yang mempunyai daya penarik yang sangat kuat yang memudahkan mahasiswa yang mempunyai ilmu pengetahuan yang rendah ni untuk mengikuti dan terekod dengan fahaman mereka. Kerana mereka mahu menyatu padukan agama-agama yang lain, tetapi seperti yang kita tahu, agama Islam itu sendiri adalah cukup sempurna. Di sebalik isu liberalisme ini pastilah ada cara tanganinya. Bagi saya, cara untuk tanganinya adalah dengan memperkuatkan diri dan menambah ilmu pengetahuan dengan mempelajari agama Islam dengan guru-guru yang berautoriti dan berdaftar dengan pihak-pihak yang berwajib ni lah, supaya kita tidak terikut dengan ajaran yang tidak betul. Di sebalik isu pasti ada kesan. Apa kesan liberalisme ini? Apabila liberalisme ini timbul pula isu pluralisme. Pluralisme ni adalah konsep semua agama mempunyai Tuhan yang sama. Dan dia juga merupakan waris kepada agama Islam itu sendiri. Dan timbul pula isu LGBT. LGBT ini adalah lesbian, gay, bisexual dan juga transgender yang memperjuangkan hak-hak keserataan mereka dengan agama Islam yang lain. Jelaslah sangat salah. Kita dapat lihat daripada surah Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dengan mematuhi segala hukum hakamnya. Dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata. Sekian daripada saya. Kita akan lihat isu liberalisme dengan lebih lanjut, tetapi dalam konteks kerajaan. Itu akan dibincangkan oleh YB Nurin. Sekian daripada saya. Terima kasih. Setelah memperdengarkan sedikit ulasan tentang cabaran dihadapi oleh ibu bapa dalam cabaran gerakan liberalisme, saya YB Nurin ingin memberi sedikit ulasan untuk kerajaan yang juga memikul tanggungjawab untuk mengatasi masalah liberalisme yang berlaku dalam kalangan mahasiswa. Antara cabaran yang dapat dikesan bagi kerajaan untuk mengatasi masalah liberalisme dalam kalangan mahasiswa ialah kekeliruan yang muncul dalam fahaman Islam liberal. Kekeliruan ini berlaku akibat terlalu banyak informasi palsu sama ada daripada individu Muslim maupun bukan Muslim di dalam sosial media. Sosial media berkembang pesat tanpa kita sedari sehingga sukar untuk kerajaan mengambil tindakan dan menilai info yang disebarkan itu boleh diguna pakai ataupun tidak. Kekeliruan yang disebabkan oleh kumpulan Islam liberal boleh dilihat dari beberapa perspektif. Ini termasuklah merungkai asas agama itu sendiri, iaitu dari sudut tafsir Al-Quran dan kewibawaan hadis Nabi Muhammad SAW dengan membuka ruang yang tidak terhingga kepada jenis ataupun kaedah tafsiran agama dan menganggap semua tafsiran itu betul. Golongan ini telah mencatatkan tafsiran agama dan menolak kuasa yang telah ditetapkan dalam tradisi ilmu Islam. Ijma' dan ijtihad yang dilakukan oleh ulama Islam yang diterima oleh pelajar sains selama ratusan tahun menunjukkan wujudnya golongan al-adzikr dalam setiap bidang ilmu agama yang wajib diiktiraf dan didedahkan dengan sikap menghormati secara kritis, bukan penolakan secara terang-terangan. Justru itu, apabila orang Islam liberal ingin menyuarakan hak bersuara tentang pembaharuan kewibawaan jenis pengetahuan ini, mereka membuka ruang yang tidak terhingga untuk semua jenis tafsiran dan menganggap tafsiran ini sebagai tahap kuasa yang sama untuk pemahaman agama. Ini mengakibatkan ramai pelajar Islam yang telah dididik dalam meyakinkan prinsip agama menjadi keliru dan goyah pegangan mereka. Dengan ini, mahasiswa dinasihatkan supaya lebih rasional dan berwaspada terhadap ilmu pengetahuan dengan mencari ilmu dan meningkatkan wibawa keilmuannya. Kerajaan juga harus memainkan peranan yang penting dalam memastikan penyampaian dalam Islam liberal ini dapat diketahui kesahihannya. Kerajaan juga boleh mengadakan kempen mencegah maklumat bercanggah tentang liberalisme di setiap institusi. Di dalam kempen tersebut,
Kerajaan juga boleh menyelit serba sedikit ceramah tentang pentingnya ilmu pengetahuan tentang liberalisme. Selain daripada mengadakan kempen, pihak kerajaan haruslah memastikan pihak institusi bahagian keagamaan bertindak lebih efektif dalam menghapuskan ajaran liberalisme di dalam kalangan mahasiswa. Pihak kerajaan jugalah harus menetap peraturan dan hukuman bagi pelanggaran ajaran palsu liberalisme dalam kalangan mahasiswa. Pada masa ini, negara-negara Islam umumnya mendewakan Barat dalam semua aspek. Ia merangkumi isu pendidikan yang berkaitan dengan Islam. Karya-karya orientalis juga disebarkan secara meluas dalam kalangan pelajar Muslim. Menghantar pelajar Islam ke negara Barat untuk mempelajari agama Islam juga dianggap membawa kesan yang buruk kerana kepulangan mereka ke negara asal dan fahaman liberal yang akhirnya menular kepada pelajar Islam yang lain. Umat Islam liberal nampaknya berjaya mencipta agama berdasarkan kerangka ideologi mereka yang jelas konsisten dengan pandangan dunia Barat. Secara ringkasnya, Islam Merdeka adalah bukti kejayaan proses liberalisasi Islam, iaitu proses mengelirukan dan memusnahkan umat Islam dari dalam diri mereka sendiri. Malah, generasi muda yang belajar Islam secara formal di sekolah sehinggalah di universiti turut menjadi mangsa. Hakikat ini perlu dikaji dengan lebih mendalam agar masih belum terlambat untuk kita bertungkus lumus menyelesaikannya. Justru itu, kita mesti mengakui bahawa Islam yang bebas berpotensi menjadi virus menghancurkan akidah dan mengalahkan usaha Malaysia untuk mendiskriminasi pelajar Islam. Sekian ulasan dari saya dari segi kerajaan. Terima kasih. Liberal menekankan hak-hak peribadi dan memberi peluang kesamarataan kepada setiap individu. Liberal mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara amnya aliran ini bersetuju dengan prinsip kebebasan. Kesimpulan yang dapat saya berikan daripada kertas kerja yang kami telah lakukan ini ialah ancaman Islam liberal ini perlu diberi pemantauan oleh semua pihak. Ini adalah beberapa cadangan yang dapat saya berikan. Antaranya ialah sistem perorangan Malaysia berpaksikan Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem pendidikan di Malaysia juga perlu diselaraskan dengan sains dan ilmu yang lain supaya ianya dapat dilaksanakan secara bersepadu. Bagi pihak kerajaan pula, mereka haruslah memainkan peranan secara proaktif dan berhemah bagi menangani masalah liberalisme ini. Pihak masyarakat Islam pula perlu memperkukuhkan iman dan perlu lebih mengetahui tentang agama Islam ini secara menyeluruh. Dengan adanya ilmu, masyarakat kita dapat lebih berhati-hati dan berwaspada dan tidak mudah terpengaruh dengan liberalisme ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton video pembentangan kami ini.